Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam PDPR subjek matematik. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk yang kedua, pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey. Baik, boleh buka muka surat 67. Kita akan belajar tajuk yang pertama dalam pecahan iaitu tukar pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey. Bagi 4 Ibnu Sina kita dah belajar. Bagi 4 Ibnu Khaldun kita baru mula belajar pecahan hari ini. Okey. Jadi untuk 4 Ibnu Sina kita sama-sama ulang kaji semula. Okey, baik. Sebelum tu kita perlu tahu konsep asas dalam pecahan. Okey, yang pertama kita perlu bezakan apa itu pengangka, apa itu penyebut. Okey. 1/4 ini sebutan yang betul. 1/4. Okey, 1 nombor yang berada di atas kita sebut sebagai pengangka. Manakala garisan di tengah ialah per. Yang nombor di bawah penyebut. Sebutan yang betul ialah 1/4. Okey, bukan 1/4, bukan 14. Okey, 1/4. Ingat, yang berada di atas ialah pengangka, yang berada di bawah ialah penyebut. Cara nak ingat ialah buah nangka di atas pokok. Jadi pengangka mesti berada di atas. Okey, boleh ingat? Okey, seterusnya pecahan. Ada 3 jenis pecahan yang kita akan belajar. Okey, pecahan yang pertama pecahan wajar, yang kedua pecahan tak wajar, yang ketiga ialah nombor bercampur. Okey, kita lihat apakah perbezaan pecahan wajar dan juga pecahan tak wajar. Okey, pecahan wajar kita lihat 1/4. Tapi pecahan tak wajar 5/4. Apa perbezaan dia? Okey, kalau kita lihat penyebut dia sama kan? Penyebut dia 4, penyebut yang tak wajar pun sama 4. Maksudnya sesuatu objek itu kita potong kepada 4. Okey, contoh. Okey, contoh cikgu bagi kek ni. Kita potong 4. 1 sudah dimakan. Jadi pecahan yang kek yang sudah dimakan ialah 1/4. 1 ialah kek yang kita telah makan. 4 ialah daripada kesemua potongan yang kita sudah potong. Tapi kalau kita lihat pecahan tak wajar, macam mana kita boleh makan 5 sedangkan kita hanya potong 4? Okey. Itulah perbezaan dia. Pecahan tak wajar, pengangka dia lagi besar daripada penyebut. Okey, macam mana kita boleh makan 5 bahagian kek daripada 4 yang kita potong? Kejap lagi cikgu tunjuk dalam buku teks. Okey, nombor bercampur pula ialah ada satu nombor bulat, 1/2 pecahan. Okey, bila dia bergabung ada 2 nombor ni kita sebut sebagai nombor bercampur. Okey, faham perbezaan? Pecahan wajar di atas dia pengangka dia lebih kecil. Pecahan tak wajar pengangka dia lebih besar. Manakala nombor bercampur dia bergabung. Ada nombor bulat, ada pecahan. Jadi kita sebut dia 1/2. Okey. Jadi sekarang kita boleh lihat buku teks. Buku teks muka surat 67. Okey, tajuk yang kita telah perkenalkan tadi, tukar pecahan tak wajar dan juga nombor bercampur. Okey, lihat gambar, ada hadiah kek, tinggal 1/4. Okey, perhatikan sebutan yang cikgu ajar. 1/4. Ini kita sebut apa? Nombor bercampur. Okey, seterusnya kawan yang sebelah pula dia cakap, wah, ada buku terkini dan diskaun sehingga 50%. Okey, seterusnya harga runtuh RM2.15. Okey, nanti kita akan belajar peratus
Hari ini kita fokuskan kepada tukar pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, kita lihat nombor 1. Nyatakan 1/4 dalam pecahan. Okey, baik. Kita lihat sekarang ada, kita ibaratkan ni ialah 2 biji kek. Okey, kita ibaratkan ni 2 biji kek. Okey. Perhatikan dua gambar di atas. Okey, cikgu nak buat perhatikan dua gambar ni dulu. Okey. Mula-mula dia makan semua kek yang sebiji ni. Okey, bila dah habis dia tambah lagi kek yang sama, potong kepada 4, tetapi kita hanya makan 1 bahagian sahaja. Jadi inilah yang kita namakan 1, sebiji kek 1/4. 1 daripada 4 bahagian kek yang kedua. Okey, jadi sebab itulah kita namakan dia ialah nombor bercampur. 1 biji kek dan kek yang kedua ialah 1/4 sahaja. Maksudnya nombor bercampur dia ialah 1/4. Okey, faham? Manakala dalam sebutan pecahan tak wajar, 2 kek ni kita potong sama besar. Okey, kek yang pertama kita potong 4, kek yang kedua pun kita potong 4. Okey, faham? Kek yang pertama kita potong 4, kek yang kedua kita potong 4. Kek yang pertama tadi kita makan semua kan? Bila kita makan semua, maksudnya 4/4. 4/4. 1, 2, 3, 4. Bila kita makan semua, 4/4. Okey ni. 4/4. Manakala kek yang kedua 1/4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita makan 5/4. Itu maksudnya pecahan tak wajar. Sebab tu pengangka dia lebih besar. Manakala penyebut dia masih sama. Penyebut ni dia berdasarkan potongan kepada satu-satu kek. Maksudnya semua ada 5/4 kek. Okay, faham? Beza 1/4 bila kita sebut dalam nombor bercampur. Bila kita tukar kepada pecahan tak wajar, dia jadi 5/4. Okey. Ke muka surat 68. Okey, nombor 2, tukarkan 1/7/10 kepada pecahan tak wajar. 1/7/10. Jadi kita ibaratkan ni coklat coklat. Okey, kita lihat gambar ni 1. Okey, ada 1, semua kita nak makan. Manakala coklat yang kedua dipotong kepada 10. Potong kepada 10, ada 7 bahagian yang berwarna, kan? 7 bahagian yang masih tinggal. Maksudnya bila kita gabung dua ni, 1/7/10. Ini kita panggil nombor bercampur. Jadi sekarang kita nak tukar kepada pecahan tak wajar. Yang 1 ni kita kena potong juga kepada 10. Sama dengan ni. Sebab penyebut dia 10. Okey. Bila kita kata 1, maksudnya kita kena ambil semua. 10/10. Tambah yang sebelah ni 7/10. Jadi kita tambah 17/10. Jadilah pecahan tak wajar dia 17/10.
nombor bercampur 1, 7/10. Faham? Beza tak? Ni nombor bercampur. Kita ambil semua 1. Coklat yang kedua, dia makan 7/10. Jadi kita gabung dua ni, jadilah nombor bercampur dia 1, 7/10. Manakala untuk pecahan tak wajar, untuk pecahan tak wajar, yang satu ni kita potong 10. Bagi sama dengan potongan yang kedua. 10/10 ni semua kita ambil. Yang ni kita ambil 7 saja. Jadi tambah 10/10 tambah 7/10 sama dengan 17/10. Jadilah pecahan tak wajar. Ingat, pecahan tak wajar pengangka, nombor di atas pengangka lebih besar. Nombor 3. Dia bagi nombor bercampur, dia minta awak tukar kepada pecahan tak wajar. Sebut nombor bercampur 1, 3/8. Kita ulang 1, 3/8. Baik. Macam mana kita nak tukar nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar? Yang tadi dia buat dalam bentuk gambar. Yang ni kita lihat dalam bentuk garis nombor pula. Garis nombor kita mestilah bermula dari sifar. Seterusnya, bila penyebut dia 8, maksudnya kita kena mula semua penyebutnya lah 8. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Bila sampai 8/8, ini maksudnya 1. Kenapa 8/8 ni 1? Kita lihat balik di atas. 10/10 maksudnya 1. Semua sekali. Kita potong 10, tapi kita nak makan 10 tu. Maksudnya kita makan semua. Faham? Ada satu biji coklat, kita potong kepada 10 bahagian. Tapi 10/10 tu kita makan. Maksudnya kita makan semua coklat tu. Jadi 8/8 ni maksudnya 1. Boleh faham? Kita sambung 8/8, 9/8. Bila masuk kepada 9/8, maksudnya coklat kita ada 2. Satu yang kita telah makan yang awal ni. Satu lagi kita makan 1/8, 1 2/8, 1 3/8. Jadi dalam pecahan tak wajar, kita teruskan saja 8/8, 9/8, 10/8, 11/8. 1 3/8 sama dengan 11/8. Faham? Bila kita dah habis kepada 1 ni, kita mula balik 1/8. Cuma jangan lupa nombor bercampur 1, 1/8. Teruskan sehingga sampai kepada soalan ni, 1 3/8. Bila yang di bawah ni kita teruskan saja pecahan tak wajar. 8/8, 9/8, 10/8, 11/8. Jadi 1 3/8 sama dengan 11/8. Faham? Seterusnya nombor 4. Cara yang seterusnya dia bagi macam mana kita nak tukar daripada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Dia guna cara darab dan tambah. 2 7/8. Kita lihat. Sini ada 2 yang berlorek penuh. Manakala satu lagi gambar, dia potong kepada 9. Yang berwarna kuning hanya 7 bahagian. Maksudnya 2 7/9. Itu bahagian yang berlorek berwarna kuning. Ini nombor bercampur 2, 1, 2. Yang ketiga ini hanya 7/9. Kita warna. Bila kita nak tukar kepada
Nombor pecahan tak wajar, kita potong berapa? Potong 9. Ingat, kenapa potong 9? Lihat balik ni. Penyebut ni 9. Jadi, semua gambar-gambar raja ni kita potong kepada 9. Bila pecahan tak wajar, kita kira semua bilangan yang kita lorek. Okey, 9 tambah 9 tambah 7. Jadilah 25/9. Tapi cara yang ni dibuat macam mana? Kita lihat 2 darab 9. Ni. Sikit sini. 2 7/9 kan? Okey, cara kita nak tukar kepada pecahan tak wajar, cara yang dia guna ialah 2 darab 9. Nombor bercampur 2 kita darab dengan penyebut. Lepas 2 darab 9, kita tambah 7. Tambahnya. Okey. Jadilah macam ni. 2 darab 9. Sama tak? 2 darab 9. Darab penyebut dahulu. Okey, 2 darab 9 berapa? 18. Tambah 7. Tambah 7. 18 tambah 7 sama dengan 25/9. Dah dapat pecahan tak wajar. Jadi, ada 3 cara untuk kita tukar pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, cara yang pertama dia guna, kita lihat ditambah. Okey, tambah yang nombor bulat pertama tambah dengan bilangan yang berlorek yang kedua. Okey, cara yang kedua, kita guna garis nombor. Okey, guna garis nombor. Yang ketiga, kita boleh darab dan juga tambah. Jadi, jawapan dia 25/9. Ingat, penyebut 9 ni penyebut, jangan tukar. Yang berubah hanya pengangka. Okey, dia kata yang pertama darab nombor bulat dengan penyebut, tambahkan hasil darab dengan pengangka. Jawapan ialah pengangka baru. Kekalkan penyebut. Ingat notanya. Okey. Seterusnya, tadi kita tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Sekarang, kita nak tukar, ini nombor bercampur ke pecahan tak wajar ni? Pandai, ini pecahan tak wajar. Sebab pengangka lebih besar. Okey, 9/4. Bila 9/4 maksudnya ada dalam satu objek itu kita potong 4. Potong 4. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, 9 kawasan yang berlorek per 4 yang kita potong. Inilah yang kita sebut 9/4. Bila kita nak tukar kepada nombor bercampur, okey, jadilah macam ni. Ini semua sekali. Ini semua sekali. 1 tambah 1, 2. Jadi, yang ketiga ini kita lorekkan 1/4 saja. Maka, jadilah 2, 1/4. Dah siap. Okey, faham? Mula-mula kita lihat 9/4 kita cuba buatkan gambar raja yang mana kita potong 4. Potong 4 bagi cukup 9. Okey. Seterusnya kita tukar kepada nombor bercampur. Semua kita lorek, maksudnya 1. Gambar yang kedua, semua kita lorek juga, maksudnya 2. 1 tambah 1, 2. Gambar yang ketiga, kita hanya lorek 1/4.
Jadi nombor bercampur dia kita tambah 1 tambah 1, 2 tambah 1/4 jadi 2 1/4. Okey. Seterusnya kita lihat cara yang kedua menggunakan garis nombor. Baca, nyatakan 10/3 dalam nombor bercampur. Okey, 10/3 maksudnya kita kena buat garis nombor sehingga 10/3. Okey. Mulakan daripada sifar 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3. Jadi sini kita lihat mana dia 1. Ni 3/3 maksudnya 1. Kenapa 1? Ingat balik ni. 4/4 kan semua kan? Maksudnya 1. 4/4 maksudnya 1. Jadi 3/3 sama dengan 1. Jadi kita teruskan 1, 1/3, 1, 2/3, 2. Okey, teruskan lagi 2, 1/3, 2, 2/3, 3. Kenapa 3? Sebab dia jadi 2, 3/3 kan? Okey, sepatutnya dia jadi macam ni. 2, 3/3. Okey. Bila kita ingat balik 3/3 maksudnya 1 ni. 3/3 maksudnya 1 kan? Jadi 2, 3/3 sama dengan 3. Jadi 3. Lepas 3 ulang balik 1/3. 3, 1/3. Sampailah kepada 10/3. Jadi persamaan dia pecahan tak wajar 10/3 sama dengan nombor bercampur 3, 1/3. Okay, faham? Seterusnya cara yang ketiga dia tunjuk ialah 22/7 daripada pecahan tak wajar 22/7 kita nak tukar kepada nombor bulat, tapi cara yang ini kita guna bahagi. Bahagi. Kalau tadi kita darab dan tambah, yang ini kita bahagi. Pengangka bahagi penyebut. Okey, 22/7. 22 bahagi 7. Senang sahaja. Okey, bila kita bahagi, kita akan dapat jawapan dalam bentuk nombor bulat, nombor bercampur. Okey. Kita lihat bahagi. 22 bahagi 7 sama dengan 3 bahagi 1. 3 bahagi 1. Jadi 3 ini ialah nombor bulat. Tak ada hadapan. Baki ialah pengangka. 7 ialah penyebut. Jadi nak tukar daripada pecahan tak wajar kepada nombor bulat, kita bahagi. Bila dapat jawapan, kita boleh bentukkan nombor bercampur. Macam mana nak ingat? Pastikan 7 ni sentiasa berada di bawah sebagai penyebut. Ingat, penyebut tidak boleh berubah. Sama ada dalam nombor bercampur kepada pecahan tak wajar ataupun pecahan tak wajar kepada nombor bercampur, penyebut mesti sama. Okey, kita lihat ni. 4, 4. 3, 3. 7, semestinya 7. Jadi, pembahagi ni, penyebut ni ialah 7. Nombor jawapan yang kita dapat ini sebagai nombor bulat, baki ialah pengangka. Okay, ingat tips yang dibagi. Hasil bahagi sebagai nombor bulat. Ini hasil bahagi kita. Baki sebagai pengangka. Baki sebagai pengangka. Manakala pembahagi sebagai penyebut. Dapatlah jawapan 22/7 and 3 1/7. Okey. Jadi sekarang
kita boleh cuba buat uji diri. Okey, cikgu nak anak-anak semua cuba buat latihan. Nyatakan nombor bercampur dalam pecahan tak wajar A, B, C, D. Seterusnya, tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur A, B, C, D. Tulis dalam buku tulis. Okey. Okey, itu sahaja daripada cikgu hari ini. Harap anak-anak boleh faham apa yang cikgu terangkan. Kalau ada sebarang masalah, boleh WhatsApp cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.